ni. Ya. Dia kata benar kata Ad-Darani yang telah berkata apabila kamu mahu satu hajat daripada hajat dunia dan akhirat, maka jangan kamu makan sehingga tertunainya hajat. Nampak tak? Kena banyaklah perut tu kosong dan berpuasa. Sebab tu kalau kita ada hajat nak sembahyang hajat, tuan-tuan dan puan-puan, elok kita berpuasa dulu. Kalau kita ada hajat apa-apa hajat besar lah dunia, kita nak minta apa-apa hajat ni, ya. Jadi kita pastikan kalau kita nak buat sembahyang hajat, katalah malam ni kita nak buat hajat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudar, ikhwatul Islam, ikhwatul iman, hadakumullah. Kita masuk kepada pembicaraan sambungan muka surat 223 bawah sekali, yakni berkenaan dengan perut. Jadi maka itu katanya musannif, kita ambil dia punya punca dia dulu sedikit di atas tu. Maka inilah perkara besar yang wajib diambil perhatian berat, yakni jaga perut. Adapun berlebih-lebihan makan yang halal, makan halal tapi lebih, maka sesungguhnya ia kebinasaan bagi para abid. Maknanya orang yang buat ibadat. Kita ni abid, orang yang nak mengekalkan ibadat kepada Allah, yang committed dalam soal peribadatan kepada Allah. Maka wajarlah bagi kita yang diberikan perhatian oleh syarak, iaitu di antaranya makan halal. Itu memang sahih, tapi jangan lebih. Sesungguhnya ia kebinasaan bagi para abid dan bala bencana bagi ahli ijtihad yang bersungguh-sungguh untuk beribadat. Ijtihad melawan nafsu, mujahadah. Sesungguhnya saya telah meneliti perkara ini, kata Imam Ghazali, maka saya dapati padanya ada 10 kebinasaan yang menjadi punca dalam hal ini. Itu dia. Maksudnya kita makan lebih dalam soal permakanan, dia ada 10 kebinasaan. Masya Allah, 10 kebinasaan. Ini kata Imam Ghazali. Pertama, sungguhnya pada banyak makan itu mengeraskan hati. Keras, macam getah mati, kita lontang, kita balik ke dinding, dia tak melantul balik. Tidak memberikan apa-apa kesan dan kebaikan. Maknanya hati kita akan jadi keras. Keras ni jadi lagu mana? Bila kita keras ni lagu mana? Keras ni ada akibatnya. Yang pertama sekali, dia tidak dapat kawal marah. Bila orang keras hati ni, dia tak boleh kawal marah. Nombor satu, paling penting, itu kita segak akibat dia tu, hati keras, ya. Qaswatul qalb, dia kata qaswatul qalb, maknanya bila sudah keras hati, maka pertama sekali dia tidak dapat kawal marah. Yang kedua, dia tidak dapat menerima ilham yang baik. Ilham yang baik tidak akan terus ke jiwa raga dia. Turun ilham yang baik tapi tidak terus kepada dia. Nampak tak? Rugilah, hilang. Ya. Yang ketiga, akan hilang, akan mula mencacatkan sifat kesabaran. Sabar. Sifat kesabaran tu akan tercabar. 3 sifat ni hilang kat kita ataupun cacat, rugi besar. Kita tak dapat menempuh kehidupan sebagai seorang yang soleh. Nampak payah tu. Pertama sekali, kerana tak boleh kawal marah. Habislah. Tak boleh kawal marah ni, maknanya dia akan datang sifat-sifat yang lain lebih buruk. Ya, sifat-sifat yang sepatutnya tidak ada akan jadi wujud. Mula akan ada sifat sombongnya, sifat ujubnya, sifat riaknya, sifat sum'ahnya, ya.
sifat hasad dan sifat dengkinya akan mula wujud. Kalau bila marah tu tak boleh kawal, akibat dia, ya. Itu yang kata tadi, ini tidak. Kemudian kedua, ilham yang baik. Kita perlu ilham yang baik. Ilham yang diberikan oleh Allah satu rahmat besar, sedangkan rahmat ilham itu tidak memberikan apa-apa kemanfaatan bagi kita, tak boleh terima. Dan yang ketiga, akan hilang mula, akan susut kesabaran dia. Orang tak boleh kawal marah ni memang tak sabar. Itu sifat dia. Tiga sifat ni hilang kalau hati kita keras. Kenapa hati keras? Kerana makan berlebihan. Maka kata musannif, banyak makan mengeraskan hati dan nur cahayanya akan pergi, malap dan seterusnya akan padam. Telah riwayat daripada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda Nabi bersabda, la tamitul qalbi bi kathrati ta'amih wa syarabih fa innal qalba yamutu kaz-zar'i idza kathura alaihi al-ma' atau kama qala. Itu dia kata Nabi. Cantik. Janganlah kamu mematikan hati dengan banyak makan, tengok tu, dan minum yang halal, maka sungguhnya hati akan mati seperti tanaman apabila banyak disiram air ke atasnya. Tanaman perlu air, tapi kalau dah lebih daripada air, matilah tanaman tu. Baja pun begitu juga, lebih baja pun matilah tanaman tu. Patut-patut aja, wajar-wajar kan. Itu yang paling penting sekali lah, sebab perut ni lah merupakan sebagai kantung yang paling utama sekali dalam menyalurkan pertama sekali gizi, kekuatan, vitamin. Kedua, menyalurkan apa? Dia menyalurkan unsur-unsur yang boleh membantu kepada darah kita dan kepada jiwa, kepada hati kita. Itu pentingnya. Jadi makanya kita nak kena kawal, ya, sampai sifat makanan, bentuk makanan, kepada zat dan juga kepada jenis makanan, sampai kepada kuantiti makanan. Jangan lebih. Sesungguhnya setengah para salihin telah membandingkan yang demikian itu dengan berkata bahawa maidah ni perut. Maidah ni perut, ya. Di mana para salihin telah membandingkan demikian itu dengan berkata bahawa maidah adalah seperti periuk yang menggelegak yang terletak di bawah hati. Umpamalah dia tu periuk duduk di bawah hati, dan uap asapnya naik ke atas mengenai hati, maka uap asap yang banyak itu akan mengeruh dan menghitamkan hati. Itu dia, nampak? Ibarat tamsil. Macam itulah perut kita ni macam periuk. Perut kita ni macam periuk. Hati duduk aja perut kan. Bila perut tu lebih kita beri makan, seolah-olah macam periuk sedang menggelegak, di mana asap dia tadi ini akan mula menyalurkan uap, ya, menghantar uap kepada hati, maka hati itu akan jadi kelam, gelap, keras. Itu dia. Sampai dia hangui, ya. Kalau dia biak-biak dia hangui terus. Masya-Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang kedua, sesungguhnya banyak makan itu menimbulkan fitnah kepada anggota-anggota tubuh badan dan membuatnya bergerak cergas melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan kerosakan. Apa dia? Maknanya makanan yang banyak itu akan menjana sesuatu yang tidak wajar kepada unsur naluri kita dalam diri, iaitu syahwat. Dia akan menghantui syahwat itu, dia akan mempengaruhi syahwat itu, dia akan menguasai syahwat itu. Bila syahwat sudah menggelegak naik ke atas, sepatut syahwat itu duduk di bawah pusat. Syahwat tempatnya bawah pusat, ya. Sekarang sudah sampai ke lubuk jiwa, sampai ke hati. Dia sampai ke parai hati, habis. Syahwat tu sudah mula memberikan satu cemaran kepada nafsu dan juga kepada hawa. Apabila nafsu dan hawa telah mendapat sumbangan yang begitu besar daripada syahwat, dia akan menguasai akal. Akal yang paling penting di situ, akal budi. Dalam diri kita ni, yang sini ada akal budi. Itu yang paling bernilai, paling berharga. Akal budi, ya.
Allahyarham Abu Ya Profesor Dr. Hamka mengistilahkan ulul albab sebagai akal budi. Bahasa dia cukup tepat. Dia pilih istilah yang tepat, bahasa yang tepat. Akal budi. Dia membentuk. Akal ini menguasai budi. Budi, dan budi itu akan mempengaruhi pekerti. Betul tak? Pekerti hasil daripada sumbangan budi. Budi adalah hasil daripada sumbangan akal. Akal adalah hasil daripada sumbangan hawa. Hawa adalah sumbangan daripada nafsu. Nafsu akan binasa sekiranya kalau dicemarkan oleh syahwat. Syahwat tu jauh. Syahwat dengan nafsu tu jauh tu. Dia tak dekat. Ya. Syahwat di bawah pusat. Nafsu di atas, dekat dengan jantung. Bawah susu kiri kanan kita. Bawah dada ni ya. Dada kita ni, dekat ni ya. Nafsu kita dekat di turun ke perut. Ya. Perut ni dia kosong. Bawah perut pusat itu tempat syahwat. Nampak ya? Kena tunjuk sampai macam tu lah, kita faham ya. Jadi apabila syahwat itu dijanakan, kita janakan dia dengan makanan-makanan yang banyak tadi ini, akhirnya dia akan mendahirkan suatu watak yang tidak sihat. Syahwat ni dia suka kepada zuina linasi hubu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatir wal muqantarati wal zahab wal fiddah wal musawwamah. Al-Quran sebut syahwat ni dia hanya seronok kepada apa? Dihiaskan manusia dengan syahwat, iaitu dengan ada minat yang begitu banyak, begitu berat cenderungnya kepada wanita, nombor satu. Baru sampai kepada tanaman ladang, ternakan, sampai kepada emas, perak. Nampak? Itu syahwat. Maknanya benda suka-suka benda dunia, seronok. Jadi dia suka yang dunia-duniawi, yang unsur-unsur lahiriah yang sementara. Ini syahwat. Ya, syahwat. Bukan? Dia ada had. Contohnya kita makan, bila kita makan, dia sampai kenyang. Bila dah kenyang, syahwat kita tak dibawa barah. Syahwat kita dia punya kemuncak sampai kenyang. Kalau makan lah. Jangan sampai kenyang dia kata. Ya. Bila sampai kenyang, maknanya syahwat tu sudah melampaui dia punya batasan. Nampak tak? Itu Nabi bawa kita macam tu ya. Kami adalah golongan yang kami makan bila kami lapar, dan sesudah kami makan tidak sampai kenyang. Itu Nabi. Nampak tak? Nabi bagi tahu awal kan. Kami adalah golongan yang makan bila kami lapar. Bila lapar ada minta, perut minta, kita bagi makanlah. Ya, tapi bila sudah makan tidak sampai kenyang. Ini Nabi dah bagi batasan supaya kita boleh kenal dia punya dia punya sindrom dia tu. Jadi maka dengan keadaan mana yang dilihat bahwasanya makan banyak tadi ini, dia kata akan mula bergerak cergas melakukan perkara yang tidak bermanfaat dan kerosakan. Maka sungguhnya lelaki apabila kenyang dia menjadi galak. Tu orang lelaki, khusus perempuan beza kan. Perempuan pasal dia syahwat dah. Perempuan tu pasal memang dia syahwat dah, tak ada masalah. Ya, dia punya impak tu tak kuat. Pasal dia memang syahwat, ya. Perempuan tu syahwat dah. Laki-laki ni satu tu syahwat pun, tak ada benda tu. Satu saja unsur syahwat ada dengan kita. Orang perempuan ada 9. Satu akal. Kita 9 akal, satu syahwat. Syahwat tu tak hilang. Sampai teruk mana pun, sampai keadaan kita berat macam mana pun, sampai kita dah teruk, lebih lemah macam mana pun, syahwat tak hilang. Syahwat tu tak ada. Sebab satu tu yang ada kat kita. Syahwat tu akan keluar dengan nyawa sekali lah. Bila berpisah roh dengan nyawa, keluar nyawa, syahwat ikut sekali ya. Itu laki-laki. Orang perempuan nak belum mati syahwat hilang. Hilang 1, 2, 3. Ya. Macam roket tu. Dia putih tinggal kepala. Ya. 9 penghabis perempuan tinggal 2. 7 syahwat hilang. Bertabuk. 1 gugur. Ya. Sampai 2. Dah. Maknanya kata kasih sayang kepada suami, kepada anak cucu tu tak hilang. Nampak ada lagi. Kemudian makan minum lah. Syahwat makan minum. Antum masih ada untuk makan minum. Lain tak ada lah. Tak mau lah. Nampak lah. Orang perempuan sampai perangkat, maka dia bila menopause, ya, datanglah, ya, akan dapat melihat lah dia punya syahwat tu. Dia mula gugur. Tinggal 2 tu.
sayang kat suami, sayang kat anak-anak cucu tu masih kekal. Tuhan tak ambil balik. Syahwat makan minum tu mesti kekal. Itu orang tua ni kadang dia rajin buat makan ya. Bagi anak cucu makan, dia tak makan sangat. Buat makan anak cucu makan, seronok anak cucu makan kan. Kan? Itu syahwat dia. Memang tak hilang. Ya, dua benda tu kalau ambillah. Yang 7 lagi ambil dah. Nak pakai baju elok, tak ada dah. Nak pergi makan angin, tak ada dah. Nampak dah ya. Nak bersolek-solek pun tak ada dah. Hilang tu banyak tak gitu kah? Pegang-pegang tangan pun tak mau dah kan. Kepiak pegang tangan lagi tu maknanya kata dah mula dia dah sampai kepada dia punya keaslian dia. Diri, jati diri itu dah mula wujud. Itu ni disebut kata perempuan ni dia lebih sikit. Laki-laki tak ya? Laki-laki makan naik galak. Dia punya galak tu lebih lah. Matanya yang melihat kepada yang tiada memberi faedah daripada yang haram-haram atau berlebihan yang tidak bermanfaat. Telinganya ingin mendengar yang sia-sia, lidahnya ingin bercakap-cakap yang tidak berfaedah, kemaluannya bangkit untuk memuaskan nafsu syahwat, kakinya berjalan menuju tempat-tempat pelesiran. Sekiranya lelaki itu lapar, nescaya semua anggota dia tenteram, tidak bernafsu untuk mengerjakan sesuatu daripada perkara-perkara haram, sia-sia serta tidak bergerak cergas untuk melakukan perkara yang haram. Sia-sia tersebut disebabkan ada rangsangan makanan. Jadi sebab tu kita kena dawamkan dengan puasa. Orang lelaki ni kena kuat puasa. Puasa sunat dia kena kuat. Isnin Khamis tu jangan tinggal. 3 hari sebulan jangan tinggal. Maintain buat tiap-tiap bulan tentukan Khamis Isnin. Kalau nak lagi kemas lagi kita ambil puasa Nabi Allah, kita ambil puasa Ibu Maryam, Siti Maryam 4 hari, seminggu 4 hari. Kalau boleh lah, kalau buat yang tu lagi bagus lah. Saya tak buat tu. Tapi kita bagi tahu rahsia dia. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis 4 hari tu turun. Boleh tak? Itu puasa Siti Maryam. Oh, kemas. Maknanya kita hanya makan 3 hari ya. Jumaat, Sabtu, Ahad. Okey lah. Jumaat, Sabtu, Ahad weekend kan. Boleh makan angin dengan keluarga kan. Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat kita pergi sembahyang. Boleh beribadat, banyak berselawat kepada Nabi, tak payah puasa. Sabtu, Ahad kita boleh berjalan-jalan dengan keluarga. Masalah 4 hari ya. Kita ambil kan. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Oh, cantik. Kalau kita buat itu dah cukup, tak payah Isnin, Khamis tak payahlah. Isnin, Khamis tak payah buat lagi lah. Sebab kita dah masuk dalam 4 hari tu terus dah ada Isnin, Khamis dalam tu. Dan 3 hari sebulan pun tak payah buat lagi dah. Cukup dengan maknanya kita sebulan kita puasa ya. Kita sudah puasa hampir setengah bulan. Setengah bulan ni dah macam puasa Nabi Daud. Nabi Daud kalau sebulan 15 hari dia puasa, 15 hari dah, betul tak? Tapi kaedah dia berlain lah. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Jadi sebulan 15 hari. Kita pula sebulan seminggu 4 hari. Kalau 4 minggu 16 hari. Sama lagi, lebih sehari lagi. Kita lagi kan hebat tu. Nabi susun macam tu kan. Maknanya kita buat macam tu. Itu di antara kelebihan-kelebihan yang kita dapat lah. Kalau kita ambil Isnin Khamis boleh lah. Isnin Khamis maknanya sebulan kita ada 8 hari. Kemudian kita puasa 3 hari pada pertengahan bulan, 3 hari pada awal bulan. Bukan hujung bulan, awal bulan. 3 hari di pertengahan bulan, 3 hari di awal bulan. Itu paling baik. Maknanya dapat juga 16 hari. Maknanya kita dapat juga harus hampir separuh. Kaedah Rasulullah bawa tu. Syariat Islam ni cukup cantik ya. Dia susun. Itu kita pilih lah yang mana lebih mudahkan kita. Bulan ni mungkin buat puasa cara Nabi Allah Daud. Bulan depan pula puasa ikut cara-cara Nabi kita Muhammad SAW. Satu bulan lagi pula ikut Siti Maryam. Itu dia lah. Itu yang dikatakan tadi ni antara yang kata paling baik lah kalau kita ambil kira baik. Jadi itu makna musannif sambung lagi lah. Yang orang lelaki lah dia sebut terang di sini kan. Laki-laki kalau dah kenyang mata pun jadi galak. Mata ingin melihat kepada yang tidak beri faedah. Seronok nak tengok yang tak ada faedah, yang haram-haram, yang lebih-lebih tidak manfaat. Telinga mau dengar lagu-lagu seronok dengar yang muluk-muluk. Tu ya. Lidahnya ingin bercakap yang sia-sia ya. Kemaluannya bangkit untuk memuaskan nafsu syahwatnya.
Itu yang kata tadi dalam, saya pernah sebut dah, dalam tarekah Naqsyaband, tarekah Samaniyah, tarekah Syadhiliyah, tarekah Naqsyabandi, dia punya ajaran 40 hari khalwat. Murid yang sudah bai'ah kepada gurunya akan dibagi masuk ke dalam khalwat. Berkhalwatlah selama 40 hari. Khalwat tu dia tak panggil khalwat, dia panggil suluk. Masuk suluk, dia kata. Dia tak kata khalwat, dia kata masuk suluk. Ini kita kena dengar juga. Kalau tak dengar, ini kita kata pula sesat. Hari ni orang banyak hukum tarekah ni sesat kan, ya. Pasal dia tak study, dia tak mengaji habis. Tak dapat bimbingan yang betul, tak jumpa guru yang mursyid. Itu masalah, ya. Ya. Jumpa guru yang bullshit, bukan mursyid, bullshit. Orang putih kata. Tu, satu Arab, satu orang putih. Tak itu. Jadi pendek kata, dalam tarekah ni bila kita masuk 40 hari tu, 40 hari yang pertama dia tak bagi makan langsung daging. Sama ada daging putih atau daging merah. Ikan makanlah, ikan boleh makan, ikan boleh. Daging putih ni ayam, daging merah ni lembu, kambing. Tak bagi makan untuk 20 hari. 20 hari sebab dia nak turun syahwat tu. Dia nak tekan syahwat tu turun. Nampak tak? Tekan sungguh-sungguh. Nabi makan daging seminggu sekali je. Hari Khamis. Hari Khamis Nabi makan daging. Seminggu sekali. Nampak tak? Sebab hari Khamis malam Jumaat tu sunat bersatulah suami isteri. Nampak tak? Itu dia. Tujuan dia itulah. Jadi maknanya Nabi dalam tarekah ni 20 hari yang pertama confirm nak murid tu lebih kepada vegetarian lah, lebih kepada makan sayur lah. Makan ayam tak makan, telur ayam makan boleh. Itu antaranya. Susu pun tak minum. Susu tak boleh minum dengan sayur. Susu campur dengan sayur bahaya, tak boleh, jadi racun darah kita, tak bagus. Darah kita akan jadi kotor. Susu dengan sayur. Orang nak makan buat apa? Jus, carrot susu. Boy, sedap. Apa lagi? Tempikai susu, ya, tempikai campur susu. Masya-Allah. Timun susu, masya-Allah. Jangan buat kerja tu. Ya, dia boleh mencemarkan darah kita. Darah kita tidak akan jadi bersih. Ya, bila darah kita tak bersih, maka akan jadilah masalah kesihatan terjejas. Itu paling penting. Ingat, ya. Betul, nah. Jadi makanya apa yang boleh kita ambil sebagai satu pedoman lah. Jadi 20 hari yang pertama di mana mereka yang masuk dalam suluk ataupun masuk dalam rabitah, ya, kalau di Turki dia panggil zawiyah. Kalau belah Turki dia panggil zawiyah. Kalau lain daripadanya dia panggil rabitah ni kita masuk duduk dalam satu kebok lah. Dia buat kain tu, tutup dengan kain hijau ke kain gelap-gelap sikit lah. Kita duduk berzikir dalam tu lah. Berzikirlah satu tempoh yang guru mursyid akan tentukan mengikut apa yang dia boleh scan kita lah. Guru mursyid ni dia scan kita. Dia scan kita, dia nampak lah kita punya hati perut tu, nampak lah kita punya jiwa yang tak elok, ya. Nampak perangai kita yang huduh tu, dia nampak cacat-cacat kita, tapi tak habaq lah. Dia kata hang ni sombong lebih, tak lah gitu. Dia akan bagi rawatan ubat specialist, dia bagi ubat khusus. Ubat dia la ilaha illallah. La ilallah. Nampak? Itu dah. La ilaha illallah ni tuan-tuan. Kalau kita tak dapat bimbingan guru pun, kita boleh amal sendiri. Kita tak masuk tarekah pun, boleh amal sendiri. Tanpa masuk tarekah, boleh kita amal sendiri. Nampak tak? Seorang pencuri, dia memang suka mencuri. Pantang tengok benda terbiak, benda ternampak, dia nak curi. Orang ni macam mana nak hilangkan penyakit mencuri tu? Suruh dia zikir. Zikir dia la ilaha illallah. Nampak tak? Pukul dalam satu minggu 25,000. Dalam satu minggu tu bagi jadi 25,000. Boleh tak? InsyaAllah pencuri dia tak curi dah. Garanti tak curi.
Ini memang tak silap ni. Betul dah. Kesan tu, kelebihan la ilaha illallah tu. Ini bukan ada bimbing guru pun, tapi dia ambil secara langsung lah. Kita pergi beli ubat di farmasi terus lah, kerana betul lah. Pergi beli ubat terus di farmasi tak jumpa doktor, tak konsult pada doktor, terus pergi farmasi minta ubat, ya kan? Contoh betul lah. Tak jumpa guru mursyid, macam mana nak buat? Jadi kita buat begitu. Kalau satu orang mencuri, kita habaq begitu. Ini amalan-amalan yang dibuat oleh para tabi'in, Mu'az bin Yahya, seorang tabi'in. Lagi antaranya Fudail bin Iyad. Ini satu lagi, ini bekas mencuri dia ni, tapi jadi seorang wali Allah. Jadi dia nasihat pencuri lah. Orang yang mencuri tu, dia tak katalah hang ni mencuri lah begitu begini, tak. Ni hang ni kalau bagus lah hang pergi baca, hang zikir la ilaha illallah sebanyak 25,000 kali dalam satu minggu. Bagi siap. Dia pun siap satu minggu 25,000 kali, insya-Allah dia akan rasa sendiri dia tak mau dah mencuri. Kita suka tengok benda haram kan, benda-benda yang haram tu suka tengok benda haram. Nak padam lagu mana tu? La ilallah juga. La ilaha illallah sehari hanya 3 hari kita buat. 3 hari kita buat. Jangan buat banyak, 3 hari ya. Sehari 5,000. Sehari 5,000. Turut-turut 3 hari 15,000, insya-Allah mata tak mau tengok yang haram dah. Automatik mata tu akan benci tengok yang haram. Ini rahsia tu. Rahsia ini ilmu. Alhamdulillah. Ini bukan mengaji, kita mengaji guru betul, masuk pondok mengaji dengan guru mursyid ni. Itu banyak rahsia-rahsia yang kita boleh faham macam mana kita nak rawat. Semua dengan la ilallah. Orang yang suka banyak bercakap, dia tak boleh diam, kena bercakap. Ada cerita dia. Jenis ni kan, banyak bercakap, banyak bohong. Banyak bercakap, banyak fitnah. Banyak bercakap, mungkin ada masuk unsur-unsur mengumpat bagai-bagai. Bagaimana nak rawat dia? Saya ni macam mana tak boleh bercakap ni? La ilaha illallah. Nampak tak? La ilallah lah, Muhammadur Rasulullah tak masuk. La ilaha illallah, la ilallah. Kamu ucapkan hanya dalam tempoh 3 hari juga. Sehari buat 2,000 ya. 2,000, 6,000 cukup. Nampak? Lepas 3 hari, insya-Allah dia tak mau bercakap lah. Dia rasa berat nak bercakap. Nampak tak? Ini kelebihan la ilaha illallah. Rawatan dia. Besar semua la ilallah ni. Kalau tak nampak rahsia dia, susah lah. Ni saya bagi sikit lah tip tu. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan ada masalah, nak tahu banyak mana nak zikir, tapi kena buat lah. Bila saya dah bagi tu, kena buat lah. Nak buat tu lah. Masalah sekarang nak buat lah. Dalam satu minggu tu nak siap tu. Tu dah. 25,000 dalam satu minggu nak siap. Boleh ke tu? Yang tu lah kita kalah. Nampak tak? Kita kena lawan. Maka sini panggil kena ada mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Al-Quran sebut. Barang siapa yang berjihad jalan kami sungguh-sungguh, kami juga sungguh-sungguh akan memberi hidayah petunjuk kepadanya. Tuhan kata sendiri. Dia sungguh-sungguh, kami sungguh-sungguh. You serious, I also serious. Itu dia, nampak tak? Masalah gitu. Jadi kalau kiranya kita betul-betul kena tabahlah 25,000. Aku apa jadi pun, aku nak siapkan dalam tempoh satu minggu ni 25,000 la ilaha illallah. Tekad dengan satu pegangan yang kuat. Betul-betul kita berikan satu tumpuan, insya-Allah 25,000 tuan-tuan. Orang ni tak mencuri. Apa jenis mencuri dia tak curi. Termasuk mencuri sembahyang. Curi dalam sembahyang ni apa? Tak ada tamak ni dah. Sujudnya batu-batu ayam, rukuknya pun macam bongkok-bongkok. Bongkok-bongkok main-main. Ini sembahyang yang dikatakan Nabi, pencuri dalam sembahyang. Pencuri ni pun tak. Apa je unsur mencuri lah. Mencuri-curi tengok, mencuri-curi pandang, semua tak ada. Tak ada mencuri. Sebarang unsur yang dia katakan mencuri, tak berlaku pada dia. Ini kelebihan la ilaha illallah. Ilmu ni kena ada. Kita kena kuasai ilmu ni sebaik-baik. Itu yang penting tuan-tuan ya. Kalau kita tak buat begitu, maka kita tak akan jumpa. Ini sebab kita kena ada jawab dengan seorang guru mursyid. Guru mursyid dia tahulah ni.
Tinggal lagi kita tak tahu orang tu berapa penyakit apa. Ini guru mursyid, dia boleh tengok penyakit lah. Dia akan bagi tepat ubat yang tepat lah. Dia bagi ubat yang tepat lah. Kita hari ni tak tahu penyakit kita. Tinggal lagi kita ada sesuatu yang mungkin yang tidak tenang, yang tidak memberikan suatu kebaikan pada diri kita sendiri. Contoh memang tadilah, ya. Mungkin kita suka tengok benda-benda yang haram kot, ya. Kita pun nak rawat macam mana? Ustaz, tolong doa kat saya, Ustaz, atau bagi ayat. Tak main. Itu tak dia benda. Ini bukan baca-baca ayat ni, ya. Tapi ada je. Mengikut Abdullah Al-Haddad Al-Ba'lawi, wali Allah, penulis kitab Wasiat Iman Nasihat Agama, kan buku tu. Nasihat Agama Wasiat Iman, ada kan buku ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Haddad Al-Ba'lawi, wali Allah kan. Ya, yang tulis apa nama berkenaan dengan Ratibul Haddad. Dia ada sebut, dia kata mata ni, kalau kita nak mata kita memang elok, mata tu akan terpelihara daripada segala yang haram dan syubhat, terpelihara daripada segala macam yang boleh mengganggukan, terpelihara daripada segala macam kesesatan. Hendaklah mata tu banyak tengok Al-Quran. Tu dia Al-Quran. Nampak tak? Ya. Tambah-tambah malam nak tidur. Malam nak tidur lagi, dia kata. Ya. Kita kena bungkam mata tu dengan Al-Quran. Sebab tu Nabi tiap-tiap malam tidur, Nabi akan baca 5-6 surah. Bukan 1, 5-6 surah. Tabarakalladzi dah garanti. Alif Lam Sajadah dah tentu. Yasin Nabi baca. Al-Waqi'ah Nabi baca. Surah Dukhan Nabi baca. Nampak tak? Dukhan Nabi baca sebelum tidur, ya. Dan satu surah yang ada dengan tasbih. Ada 7 surah yang ada tasbih. Mana-mana surah Nabi akan ambil tiap-tiap satu malam, satu tasbih, satu surah, satu tasbih. Surah yang ada mula dengan tasbih, ya. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, ada baiknya kamu tidur malam, jangan kamu kurang membaca daripada 300 ayat. 300 ayat. Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia ni bukan ulama tasawuf saja, ulama fiqah pun dia, ulama hadis pun dia. Syekh Abdul Qadir Jilani ni, jangan kita hanya kenal dia sebagai ulama sufi saja. Dia juga alim di ilmu-ilmu yang lain. Nampak tak? Masya-Allah, alim sungguh. Daripada semua sudut aspek ilmu, disiplin ilmu ada dekat dia. Syekh Abdul Qadir Jilani, masya-Allah, hadir. Subhanallah. Tu ini kita ambil faham. Dia kata malam nak tidur jangan kurang daripada 300 ayat. Minta maaf Ustaz, saya tak boleh baca Quran, tak pandai. Hang ulang qul Allah tu. Hang ulang qul Allah tu. Nampak tak? Ya. Satu yang tadi baca. Dapat 500 ayat. Nampak? Dah. 100 kali baca qul Allah sama dengan 400 ayat. Nampak tak? Senang-senang. Dia tak boleh baca Quran, nak baca Quran juga qul Allah. Qul Allah tu paling besar. Cukup besar dah, ya. Ini kita tak ambil kira tu. Maka dia kata tadi ini kita lazimkan begini. Ya, banyak baca Quran, mesti tengok. Walaupun orang tu hafid Quran, walaupun dia hafid, elok buka Quran tengok. Sebab tanggapan dengan ilmu, tanggapan dengan mata, tanggapan dengan ingatan, tiga-tiga kombinasi ini boleh membantu mengekalkan hafaz. Nampak tak? Ilmu baca Al-Quran kena ada lah. Kedua, mata tu kena tengok. Walaupun dia hafaz. Ketiga, baru dengan ingatan. Menghafaz, ingat, kan? Jadi kombinasi antara tiga komponen ini akan membantu mengekalkan orang ini dengan Al-Quranul Karim. Nampak tak, ya? Tengok Al-Quran, dia akan suka kepada yang baik. Dengan sendiri dia akan suka kepada yang baik, suka kepada yang muluk-muluk, suka kepada yang halal-halal. Nampak tak? Itu mata. Maka itu kelebihan membaca Al-Quran, tengok. Bukan sungguh, nanti kita bawa jauh sikit rendang lah. Kita bercakap bab perut ni. Tapi ke mana-mana kita pergi kan. Semua tu kena ada lah. Dia punya sabit, kait, ya. Supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat. Saya nak tuan-puan mengaji macam tu lah. Manfaat ilmu yang kita ada, yang kita kena manfaatkan sama-sama. Sambung. Baik. Bahawa kata musannif lagi. Ya. Ya. Habis ya orang lelaki punya cerita tu.
Balik kepada tarikah tadi, lepas 20 hari sesudah dia ditahan jangan makan daging, dia hanya makan sayur. Ikan boleh makan lah, tapi ikan boleh tak bagi. Dia bagi makan telur ya. Makan telur, makan sayur rebus. Itu aja. Duduk dalam tarikah macam hospital lah. Kita hospital bagi makan kan. Kalau orang kecil manis, makanan tak ada gula ni tak meh. Ya kan? Bubur gaji tak ada gula, kan? Orang kerja mana kan hospital buat kan. Macam tu lebih kurang macam tu lah. Tok guru pun tak bagi dah sedap-sedap kan. Makan pun lebih kurang je. Dia duduk di pondok. Tok guru tanggung kan. Dia bagi makan yang 20 hari. Lepas 21 ke atas 40 bagi makan daging balik. Makan balik daging. Makan balik daging. Nampak? Tu dia. Itulah. Makna kata dia makan daging ni pun dia tak bagi makan daging macam kita panggang daging. Hari ni kita makan daging, kita panggang buat sate. Bukan begitu. Pakai mi rebus ya. Pakai mi sup ya. Daging dia bagi makan melalui daging yang dimasak secara sup. 21 ke atas. Hari-hari makan kuah sup ya. Nampak tak? Dia tak bagi makan daging kita panggang kan. Tok guru panggang kambing seekor. Tak. Kita mula makan daging, tapi kita makan secara masakan sup. Itu dah. Dengan perbanyakkan dia punya kuah. Itu Nabi buat. Nampak tak? Nabi makan begitu. Jadi kuah tu cukup. Dia punya essence tu, parti daripada sup itu sendiri yang beri kesan kepada kita, insya-Allah. Jadi dia naik balik Syawal. Dia naik tak tinggi lah. Dia naik tu bawah kawalan ya. Dia tak boleh naik terus meronjak. Dia akan naik pelan Syawal. Ya, ini orang lelaki. Orang lelaki. Orang perempuan dia tak masuk suluk begitu. Orang perempuan kalau ambil bai'ah pun dia tak suluk macam tu lah. Ada cara lain pula orang perempuan ni. Dia tak macam lelaki. Ya, baik. Habis. Sesungguhnya telah berkata Ustaz Abu Ja'far rahimahullah, sungguhnya perut itu satu anggota. Sekiranya ia lapar, nescaya kenyanglah lain-lain anggota. Nampak? Perut ni satu anggota. Sekiranya ia lapar, nescaya kenyanglah lain anggota. Anggota lain dia kenyang. Yakni diamlah anggota-anggota itu, maka dia tidak akan meminta daripada anda sesuatu. Sekiranya ia kenyang, perut tu kalau kenyang, nescaya laparlah lain anggota. Nampak tak? Itu terbalik pula. Sebab tu orang puasa ni dia punya kelebihan ya. Bila dah puasa tu tak ada teringin nak buat apa lah, kan? Tak seronok lah. Hak lain anggota semua pakai relax lah. Pasal perut tu lapar, ya. Perut tu lapar. Ya. Sampai urusan-urusan dunia pun kita tinggal. Urusan dunia tak buat lah. Urusan-urusan dunia kena jalan. Walaupun keadaan jiwa kita. Maka tu Rasulullah SAW 8 peperangan Rasulullah masuk, 8 peperangan dalam keadaan sedang puasa. 8 jenis peperangan Rasulullah yang ikut serta dia panggil ghazwah. Ghazwah ni peperangan Rasulullah ikut serta. Ada 8 peperangan Nabi ikut serta, ketika itu Nabi berpuasa. Nampak? Dengan tentera Islam mujahidin berpuasa. Jadi bukan kata kita bantu, kita relax untuk puasa lah, kita tangguh tak lah. Islam tak. Kita kalau puasa ni semua pakai tangguh. Tangguh habis lah. Kerja tu pasal dapat duit. Tak dapat duit pun kerja pun kita ni tangguh. Pasal ada gaji ya. Tu kena pergi kerja juga. Kalau tak ada gaji, kerja pun kita tangguh. Tak payah buat. Ini kita salah tu nah. Itu maksud dia bila perut ni kenyang. Sesungguhnya perut itu satu anggota, kiranya lapar, nescaya kenyanglah lain anggota. Lapar mesti kita tak bagi dia makan, puasa. Bila dia puasa dia lapar lah. Maka akan diam anggota yang lain. Anggota lain diam tu seolah-olah macam anggota lain tu kenyang. Macam sekiranya ia kenyang, nescaya lapar lain anggota. Kesimpulannya adalah segala perbuatan seseorang laki-laki itu dan begitu juga segala perkataannya mengikut kepada makanan dan minumannya. Itu dia. Bentuk makanan, cara bawa kita semata ni bergantung kepada jenis makanan yang kita makan. Nampak tak? Itu dia ya. Jika masuk makanan yang haram ke dalam perut, nescaya keluarlah haram daripada perbuatan dan perkataannya. Nampak? Ikut. Kalau kita makan benda yang haram, dia akan buat kerja-kerja yang haram. Itu dah garanti. Hasil daripada makanan yang haram itu akan menyebabkan si yang pemakan tadi ini akan melakukan perkara yang haram. Kalau dia makan yang halal,
dia akan buat perkara yang halal. Kalau dia makan benda-benda syubhat, dia akan melibat perkara yang syubhat. Ini dah memang tentu. Ya. Masuk waktu dah. InsyaAllah, silakan muazzin. Dah. Iqamah. Sila muazzin. Sila. Surau masjid. Allah Akbar, haban qala. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Fadilah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Beraya. Ya. Baik. Jadi kita sentuh tadi, ya. Kesimpulannya di bawahnya perenggan bawah sekali 224. Sama tengah, perenggan di bawah sama tengah. Kesimpulannya adalah segala perbuatan seseorang lelaki itu dan begitu juga segala perkataannya mengikut kepada makanan dan minumannya. Jika masuk makanan yang haram ke dalam perutnya, nescaya keluarlah yang haram daripada perbuatan dan perkataannya. Untuk mencarut, maki, hamun, mengumpat tu pasti banyak makan benda haram. Nampak? Orang yang suka mengumpat. Antara sebab, ya, suka mengumpat, suka bersungut, maki, hamun, gunakan bahasa-bahasa yang kesat, ya. Perkataan-perkataan ni keluar daripada dia. Jangan kita sebut sebagai budaya. Kita kaitkan dengan budaya, ya. Masyarakat, budaya, pergaulan, ya, keturunan bagai-bagai. Tapi sebenarnya hakikatnya adalah wujud kerana ada kekuatan yang lebih mempengaruhinya, iaitu makanan yang haram.
Sehingga ulama mengatakan orang yang kuat berzina itu orang yang kuat mengumpat itu mungkin anak zina. Mungkin dia adalah anak zina. Nampak tak? Itu bahaya besar tu. Bila anak zina ni, dia akan kuat mengumpat. Itu penting dia. Ya. Itu maka kata tadi ini. Jadi makanya dia ambil bilangan begitulah. Tapi ini bukan hadis ya. Anak zina tu mengumpat ni bukan hadis. Ini pandangan para alim ulama. Ya, mengatakan kesan-kesan daripada sifat orang yang mengumpat tu ada di antara begitu. Jadi maknanya kalau keluar perkataan-perkataan tidak sihat daripada seseorang, lazimlah keluar tu dengan satu kebiasaan. Sudah jadi satu resmi dia. Ya. Cakap selalunya suka yang mengumpat, cakap sesuatu yang suka berfitnah, dia suka banyak melakukan perkara yang haram, banyak mengeluarkan kalimah-kalimah yang keji, maki hamun, adalah hasilnya kerana makanan yang haram. Makanan haram ni kita bukan nampak pada zat saja. Mungkin dia datang daripada sifat. Kalau bukan zat, sifat. Bapa, ketua rumah, ketua keluarga, bekerja. Walaupun dia bekerja betul, tapi dia tidak jujur dalam kerja. Nampak tak? Kita kata hari ni lah klaim palsu lah. Contoh klaim mileage, klaim palsu. Ya, overtime, klaim overtime ni palsu. Hasil itu haram. Dia bawa balik ke rumah, bagi anak bini minum, bagi makan, minum. Hasil daripada hasil haram. Duit tu kita nampak daripada kerja yang halal. Dia kerja halal, tapi dia tidak jujur ya dalam urusan kerja dia. Jadi hasil yang dapat gaji itu, overtime yang dia makan tu adalah haram. Jadi anak-anak isteri yang makan tadi ini mengakibatkan anak-anak tu sendiri akan bercakap. Tengok, cakap pengajak orang tua-tua. Kita kata anak kita kurang ajar. Kita yang bagi makan benda haram dekat dia kurang ajar dekat kita. Nampak tu ya? Itu paling penting tu. Sebab tu kita kena tengok banyak aspek, banyak sudut ya. Punca kita dapat Imam Ghazali spesialis ni, dia bawa keluar perkara ni. Tidak ada orang bantah kitab ni. Tidak ada ulama mana pun yang membantah daripada kenyataan Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Jadi apa dia kata ni tepat. Makanya jika masuk yang berlebih-lebih, bila saya keluar pula berlebih-lebih pula, seolah-olah makanan itu benih perbuatan itu merupakan tumbuhan yang lahir daripada benih. Kalau makan pula lebih-lebih, dia akan jadi tabiatnya lebih-lebih pula lah. Yang bukan-bukan yang bukan-bukan pula dah. Itu jadi masalah ya, yang membawa dia kepada susah untuk sembahyang. Kita kata tadi ni baca lebih-lebih ni sudah mula mengabaikan perkara sunat. Orang makan lebih-lebih ni, dia akan mengabaikan perkara sunat, tuan-tuan. Ya, amalan-amalan sunat ni tak suka. Dia tak suka. Jangan buat. Ini satu di antara penyakit dia lah. Ya. Makan lebih ni dia ikut kita punya perut lah. Tapi apa yang perlunya kita lihat di sini, makan lebih ni jangan sampai kita dah tak ada ruang kita nak bernafas. Itu makan lebih tu. Sekadar makan lazim ya. Orang yang makan lebih ni dia bergantung kepada perut ya. Dari itu jadi maknanya kalau orang perut kecil dia makan tak lebih, orang perut besar makan lebih ya. Perut tu sama panjang dan perut kita ni sama panjang aja. Tinggal lagi perut tu dia menyempit atau dia membesar. Nampak tak? Mengikut keadaan kita punya badan lah ya. Sebab tu dia ada istilah kan, orang makan banyak ni is having a big stomach. Orang putih kata dia ada perut besar. I'm having a small stomach. Aku cuma ada perut kecil ya. Jadi makan sikit, tak makan banyak. Tapi perut dia sama panjang. Dalam perut memang manusia punya perut sama panjang, tak ada yang perut pendek pun. Ya. Tinggal lagi dia ada mengincup, dia ada membesar perut tu. Dalam keadaan mana dia akan mula bergerak, dan juga pergerakan dia macam ulang dalam perut kita dia bergerak macam ulang kan. Itu nak kena jaga tu. Jadi pergerakan tu kalau dia lemah, dia makan sikit lah. Pergerakan kalau kuat, dia makan banyak lah. Itu perut tu. Panjang sama panjang. Yang kita perut besar, perut kecilnya tu ya. Dia kalau bergerak liak perut tu, dia banyak bergerak liak, dia akan makan banyak. Kalau dia bergerak sikit, dia tak begitu liak, dia makan sikit.
Itu cerita dia kan. Sebab tu kita kena ada jenis makan pula. Ya, jenis makan, dan kita kena puasa. Puasa tu dia akan menyusun perjalanan perut. Tujuan puasa ni untuk mengatur perjalanan perut, perjalanan sel dalam badan kita ni. Ya. Perjalanan sel dalam badan kita dan perjalanan perut kita ni bergantung kepada kekuatan puasa, kelebihan dia. Banyak lagi puasa tu dia punya rahsia yang kita tak kaji, ya. Di mana punya lebihnya, begitu ya. Sehingga sampai boleh merawat penyakit lah. Merawat penyakit. Bila orang berpuasa ni, dia punya sel-sel yang buruk-buruk ni kan hilang. Dia akan ganti dengan sel baru. Ya. Tak gitu. Kita tak payah pakai. Puasa ni macam stem cell. Stem cell kan. Ada stem cell kan. Budak-budak bila beranak ni, uri dia ambil simpan. Ada satu bank simpan uri, ya. Uri ni dia akan simpan. Dah bawa penjagaan, kita kena bayar lah kepada bank yang simpan tu, bank kesihatan lah, ya. Bila budak ni kena penyakit, kita bagi makan benda tu lah. Kita suntik daripada sel tu, ya. Dia kena stroke ke apa ke, uri tu boleh bantu dia balik untuk memulihkan kesihatan dia. Sekarang ni kita nak cari banyak susah. Orang ambil cara mana? Rupanya rahsia tu ada dalam buah. Dalam buah apple merah. Apple merah tu. Apple merah tu satu stem cell yang paling baik. Sebab tu dia makan hari-hari, ya. Apple merah ni daripada syurga. Dia turun sama dengan Tok Adam. Dia bukan turun lambat, dia turun sekali dengan Tok Adam. Apple merah. Apple merah turun sekali dengan Tok Adam. Masa Tok Adam turun, apple tu turun sekali. And apple a day keeps the doctor away. Orang putih kata, kan? Sebiji apple sehari, kamu jauh daripada doktor. Maknanya tak ada penyakit lah. Kerana dia stem cell. Tapi jangan lebih. Sebiji ya. Sebiji cukup. Dia hentam mana biji, masalah. Kita kena jaga tu lah. Itu antaranya lah kita punya stem cell. InsyaAllah itu semua benda-benda yang baik. Sebab tu dalam syurga kita akan dia bagi makan apa? Tuhfah. Orang nak mati, nak ambil nyawa pun datang tuhfah. Tuhfah tu apple lah. Apple lah. Hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang betul-betul iman haqqan, roh dia bukan malaikat boleh cabut, tak boleh. Malaikat dia tak kenal malaikat. Dia kata aku hanya kenal Allah, Allah yang menjadikan aku, yuhyi wa yumit. Allah, bukan hang. Jadi yang menghidupkan aku dah boleh ambil nyawa aku. Hang tak ada hak nak ambil nyawa aku. Balik malaikat maut dulu tu ya. Malaikat maut dia balik macam tu ya. Dia kata aku tak kenal hang. Hang makhluk macam aku juga. Nampak tak? Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Aku duk baca ayat ni selalu, tahu tak? Tiap-tiap malam sebelum aku tidur. Aku tahu hang ni wakil. Hang bukan Allah. Wakil ambil nyawa. Bukan hang yang buat aku, bukan hang yang bagi nyawa dekat aku. Jadi hang nak ambil pasal apa? Batas balik. Balik malaikat maut jumpa, ya Allah, tak boleh ambil orang ni. Nampak banyak cerita dia. Ya. Dia kenal mu saja sebagai Tuhan pencipta. Dia tak kenal aku sebagai makhluk dia. Allah pun kata bawa apple. Apple tuhfah. Apple tuhfah daripada syurga. Bawa pergi tunjuk ke dia apple ni. Di apple ni ada nama aku, nama Allah. Apple syurga ada nama Allah semua. Nampak? Apple syurga ada nama Allah. Yang turun dengan Tok Adam hilang nama tu lah. Nampak tak? Pasal Tok Adam langgap, nama tu hilang lah. Kau tidak apple tu ada nama Allah. Nama Allah tu. Nah. Sebab tu dia bentuk, kalau perhati baik-baik dalam tu macam nama Allah. Bentuk apple, kita belah. Potong lah, perhati. Jadi bila dia bawa apple, dia akan tunjuk apple nama Allah. Orang ni akan tengok nama tu. Nampak apple, dia akan keluar Allah. Bila keluar Allah, nyawa dia keluar dengan nama Allah. Nampak? Cantik ya? Ya. Dan kitab Kashful Ghummah, Syekh Daud Al-Fadhani punya kitab ada tulis. Tuan-tuan boleh baca kitab tu. Kashful Ghummah. Bukan Ghaibiyah, Ghummah. Syekh Daud Al-Fadhani. Ya, itu dia. Saya belum mula nak baca kitab tu lagi. Pasal kitab lain tak habis. Nanti habis besok kita bawa kitab tu pula. Kashful Ghummah. Itu dia lah. Itu dia lah. Tapi dia tak ada rumi lah. Kitab Jawi Arab. Tak ada baris. Kita baca kitab tak ada baris. Alhamdulillah. Boleh kan? Kashful Ghummah nama dia. Baik, sambung. Jadi makanya disebut di sini,
Jadi kata musannif sikit lagi ya, kita ambil sebagai lebih. Sesungguhnya nombor 3 ya, sesungguhnya pada banyak makan itu mengurangkan faham dan ilmu. Itu dia. Banyak makan ini mengurangkan faham dan ilmu, kerana semuanya perut yang kenyang itu menghilangkan kecerdikan. Ya, benar kata Ad-Darani. Darani kita tengok di nota kaki adalah Abu Sulaiman Abdurrahman bin Ahmad Ad-Darani rahimahullah, seorang zahid yang masyhur. Zahid ya, seorang zahid yang masyhur, tokoh ahli tarekah yang kuat. Mujahadahnya, beliau wafat pada tahun 205 Hijri atau 215 Hijri. Anda kenal Abu Sulaiman ya, dipanggil Abu Sulaiman Az-Zuhdi. Sulaiman Az-Zuhdi. Saya pernah cerita kot, satu ketika dia dengan kawan dia berjalan musafir. Siapa Sulaiman ni? Dia muda lagi masa tu, mudalah. Dia pun berjalan dan musafir kawan dia sampai di satu kawasan tanah padang pasir yang gersang. Mereka pun bermalam di situlah, buat kemah kecil, berehat lesat di situ. Jadi kata kawan dia kepada Sulaiman ni, rasa perut lapar, aku nak pergi cari makan. Aku keluar pergi cari makan tak? Kok di mana-mana ada makan, aku buat main lah. Hang tak payah pergi lah, hang duduk. Pergi lah. Dia pun hilang. Sekejap lagi datang perempuan sundal. Perempuan ni memang liak. Suka duduk berilau, rata-rata. Perempuan Arab. Nampak kemah tu, nampak lampu berkedip-kedip, lampu minyak berkedip-kedip, dia pun turun main. Dia tengok ada orang lelaki dalam tu, menggoda lelaki-lelaki. Mari kita buat pasal. Sulaiman ni punya menangis, teriak, lagu bibi punya takut sungguh-sungguh. Jangan dekat aku, hang jangan pegang aku, hang syaitan. Ini jangan buat kerja yang terkutuk apa semua, tidak ya. Dia tak layan langsung. Perempuan dia kata, aku tak pernah jumpa lelaki macam hang. Macam ni punya senang, masa kosong, lapang, aku pun segak, bukanlah koman sangat dah. Hang tak berkenan, hang tak mau. Nampak ya? Oh, tak boleh aku takut kepada Allah. Aku bimbang dan aku takut kepada Allah, hukum Allah, maka aku tidak akan layan kamu. Perempuan tu lari. Nampak tak? Dia baca ayat ni, perempuan tu lari. Innan nafsa la ammaratun bisu'. Nabi Yusuf baca ayat ni. Ketika Zulaikha nak menggoda dia baca ayat ni, turun ayat ni kepada dia. Inna nafsa la ammaratun bisu', semuanya nafsu amarah sentiasa menjurus kepada kejahatan. Bukan dia jahat, menjurus kepada kejahatan. Zulaikha pun patah balik, tak marilah. Perempuan dia pun lari. Nampak tak? Letih pasal punya duk lawan nafsu tu, letih mujahadah tu sampai dia letih tidur lena. Macam perang, ya. Perang jihad dengan nafsu. Letih. Dalam letih itu Nabi Yusuf mai kata. Dia mimpi. Sulaiman kita baca. Nabi Yusuf kata kat dia, hang lebih hebat daripada aku. Kenapa? Hang manusia biasa. Aku Rasul, Nabi, maksum. Allah pelihara aku sebab aku boleh lawan nafsu. Hang bukan maksum pun hang boleh lawan nafsu, malah hang hebat daripada aku lagi. Inilah umat Muhammad. Inilah umat Nabi Muhammad punya hebat. Nampak tak? Itu dia. Hebatnya umat Nabi Muhammad ni, dia boleh mujahadah sungguh-sungguh. Mampu kekuatan mujahadah. Ini Sulaiman dipanggil Sulaiman, gelaran dia Sulaiman Az-Zuhdi. Itu disebut di sini Abu Sulaiman Rahman bin Ahmad Ad-Darani rahimahullah, seorang zahid yang masyhur. Kita cerita sikit latar belakang dia supaya tuan-tuan tahu. Dia kata apa? Dia kata apa tentang makan ni? Ya. Dia kata, benar kata Ad-Darani yang telah berkata, apabila kamu mahu satu hajat daripada hajat dunia dan akhirat, maka jangan kamu makan sehingga tertunainya hajat. Nampak tak? Kena banyaklah, perut tu kosong dan berpuasa. Sebab itu kalau kita ada hajat, nak sembahyang hajat, tuan-tuan dan puan-puan, elok kita berpuasa dulu. Kalau kita ada hajat, apa-apa hajat besar lah dunia, kita nak minta apa-apa hajat ni, ya, jadi kita pastikan, kalau kita nak buat sembahyang hajat, katalah malam ni kita nak buat hajat, malam ni kita buat sembahyang hajat, besok kita puasa. Boleh tak? Itu cara dia. Besok puasa lah. Malam ni buat sembahyang hajat, minta apa yang kita nak, hajat-hajat dunia dan akhirat, tak kira. Besoknya kita puasa. InsyaAllah hajat makbul. Ini kata Sulaiman Ad-Darani. Nampak? Faham
Ya. Kalau kita cadang nak buat sembahyang hajat siang, besoklah kita puasa. Ya. Sampai ada ketika orang berpuasa 3 hari turut-turut. Lepas 3 hari baru buat sembahyang hajat. Nampak tak? Ada yang puasa 7 hari turut-turut. Tiap-tiap malam dia buat sembahyang hajat. 7 hari dia puasa. Memang hajat ini makbul. Hajat ini makbul. Berserta dengan puasa. Kerana katanya apabila kamu mahu satu hajat daripada hajat dunia dan akhirat, jangan kamu makan. Nampak? Sehingga tertunai hajat. Itu maknanya kita kena puasa lah. Kerana sungguhnya makan itu akan mengubahkan fikiran. Itu dia. Nampak? Makannya memang tak payah buat sembahyang hajat lah. Lepas-lepas makan kenyang, tak payah buat sembahyang hajat lah. Tidur baik malam ni. Nampak? Tak dia. Elok-elok nak pakai tak sembahyang hajat, pakai tidur tu. Tu nah. Hal ini adalah satu perkara yang jelas, nyata, telah diketahui oleh siapa yang telah mencubanya. Itu kita faham lah. Ya, jadi maknanya secara langsung kita dapat setakat itulah, insya-Allah kita akan sambung. Ya. Pada muka 225 perkara 4 ya. Perkara 4 tanda ya, perkara 4 225. Insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim sayyidina Muhammadin amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Fa fahamna as-Sulaimana wa kullan atana hukma ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wa tir wa kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya rabba Ibrahim wa rabba Musa wa Harun wa rabba Sulaiman wa rabba nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah marzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aql wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawarta al-arda bi nur syamsika abadan abada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.